Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 4 Mac 2021 bersama saya Kazari Afindi dan rakan penyampai. Dan saya Akmal Saleh. Ini antara paparan utama malam ini. Seiring dengan usaha Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg untuk membangunkan ekonomi digital dalam kalangan rakyat Sarawak, syarikat kejuruteraan serba dinamik turut komited terhadap pembangunan teknologi maklumat IT di negeri ini. Ianya memberi peluang kepada servis provider seperti macam Servadynamic, salah satu bidang kepakaran adalah dalam bidang IT. Dan kita berniat dan juga akan membuat satu komitmen yang tinggi untuk melabur di negeri Sarawak ini berkaitan dengan IT. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program Sejahtera Asia terbitan TVS. Katanya lagi aplikasi yang sedia ada seperti Sarawak Pay merupakan satu teknologi yang selangkah ke hadapan dalam bidang tersebut. Tambahnya, serba dinamik turut akan mengasaskan lebih banyak aplikasi digital sedemikian bagi menyokong serta mendukung pelaksanaan sistem pendigitalan yang dibawa oleh Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg selain menawarkan perkhidmatan keselamatan cyber bagi melindungi data-data penting untuk satu-satu institusi atau organisasi. Dan saya ingin menegaskan di sini bahawa cyber security ini adalah amat penting. Sebab kalau kita mempunyai pengkalan data yang amat besar, tapi ianya diceroboh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, it is talking about losses of multi-millions up to billions and so on. And to recover this kind of data, it also costs a lot of money. So it is worth to invest to have a system to protect those data. Namun katanya kini serba dinamik memberi fokus sepenuhnya kepada penyambungan internet di kawasan yang mempunyai capaian internet yang lemah dan juga kawasan yang tidak mempunyai capaian internet. Ini merupakan suatu perkara yang saya rasa top priority at the moment. Dan kita mempunyai kepakaran dan options yang kami rasa pihak kerajaan negeri can look and support this initiative. Aplikasi e-wallet Sarawak Pay kini boleh digunakan di luar negara sebagai medium pembayaran atas talian yang dikenali sebagai SP Global. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata usaha untuk menjenamakan semula aplikasi itu adalah wajar supaya ia boleh diterima di seluruh dunia. Kejayaan di bawah kita negeri Sarawak kerana kita barangkali first having this virtual card accepted globally. Dan kalau katakan turis daripada Singapura, daripada negara-negara mana saja yang ada UnionPay, mereka ada kad, mereka boleh berbelanja di Sarawak. Ini akan membolehkan turis kita untuk masuk selepas pandemik. Kalau kita ada katakan ada arrangement bubble di antara katakan Singapura dengan kita. Jadi orang Singapura boleh menggunakan UnionPay. Menurut beliau, SP Global boleh digunakan bagi semua transaksi UnionPay. Jelasnya lagi, antara negara yang menerima UnionPay adalah Kesatuan Eropah selain England, China, India, Hong Kong, Korea, Singapura, Indonesia, Malaysia dan Thailand. Bagi membolehkan SP Global digunakan dengan meluas, kerajaan negeri telah memohon kelulusan daripada Bank Negara untuk menaikkan nilai maksimumnya kepada €1,000 atau kira-kira RM6,000. Berdasarkan trend semasa, Sarawak berada pada landasan yang tepat ke arah pendigitalan. Sementara itu, Abang Johari mengumumkan Sarawak terus menjadi antara 5 destinasi pelaburan utama di Malaysia dengan catatan pelaburan berjumlah sebanyak RM19.6 bilion sepanjang tahun 2020. Tambah beliau lagi dengan strategik perancangan jangka panjang, Sarawak telah memiliki pembezaan persaingan yang jelas dan menawarkan nilai inovasi kepada bakal pelabur. By providing competitively priced renewable and reliable power, connectivity infrastructure, investment infrastructure, friendly business policies, and competent and trainable workforce.
Kerajaan Sarawak katanya komited memastikan negeri ini mencapai status negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 sekaligus menumpukan pencapaian dalam keseimbangan antara pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan alam sekitar. Syarikat Sesco Berhad Sesco bakal menyediakan bekalan tenaga 90 megawatt kepada Kompleks Malaysia LNG MLNG di Tanjung Kidurong yang berada di bawah Petroleum Nasional Berhad Petronas bagi tempoh selama 20 tahun menerusi Sarawak Energy Berhad SEB. Sebuah perjanjian terma telah ditandatangani kedua-dua pihak yang disaksikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada Khamis. Menurut Abang Johari, perjanjian ini meluaskan lagi peluang Sarawak berkongsi sumber tenaga boleh diperbaharui dengan pihak pemain industri tenaga yang lain dalam membangunkan tenaga yang mampan. Commitment to provide 90 megawatt of power supply to the Malaysia Energy Complex in Tanjung Kidurong for a term of 20 years indicates confidence, not just Sarawak Energy's ability to provide power, but also attests to Petronas' confidence in their long-term presence in Sarawak. Perjanjian ini termasuk Perjanjian Penyelesaian Komersial CSA antara Kerajaan Sarawak dan Petronas pada Disember tahun lepas. Katanya memperkukuhkan lagi kerjasama untuk menerokai pembangunan ekonomi hidrogen hijau di negeri ini. Dalam pada itu, Abang Johari turut mengumumkan projek empangan hidroelektrik Baleh yang berkapasiti 1,285 megawatt dijangka mula beroperasi pada tahun 2026. Ia sekaligus meningkatkan lagi jumlah sumber tenaga boleh diperbaharui di Sarawak. Bukan itu saja katanya, baru-baru ini Kerajaan Persekutuan telah mengiktiraf potensi besar tenaga hidro Sarawak. Ini menandakan kepentingan tenaga hidro dalam mewujudkan ekonomi hijau dan kemakmuran menjelang tahun 2030. Future frontiers include green hydrogen production as well as floating solar in our hydro dams. The Sarawak government is embarking on green technology through extension of hydrogen power beside hydropower. Selain itu, Abang Johari berkata, kombinasi kedua-dua sumber tenaga strategik itu akan membolehkan Sarawak memainkan peranan penting dalam peralihan global. Beliau percaya semua sektor ekonomi akan dipacu oleh teknologi hijau termasuk penanaman semula hutan, pertanian dan pembuatan. Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka telah melancarkan buku pelan anti rasuah organisasi 2021-2025 selaras dengan keperluan pekeliling integriti kerajaan negeri. Buku berkenaan dilancarkan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Haji Awang Tengah Aliasan yang juga merangkap pengerusi pusaka pada Khamis. Menurut Awang Tengah, buku ini adalah untuk mewar-warkan komitmen atasan pusaka dalam menangani dan membendung gejala rasuah di samping meningkatkan nilai-nilai integriti dalam penyampaian perkhidmatan awam. Dengan penyediaan plan OACP ini, pelaksanaan dan pemantauan aktiviti-aktiviti anti rasuah dan penerapan nilai-nilai integriti dalam sistem penyampaian perkhidmatan dapat dijalankan dengan lebih berkesan dan sistematik. Tambah beliau lagi, pelan buku ini memfokus kepada 7 bidang keutamaan yang memberi risiko ruang dan peluang berlakunya rasuah. Antaranya ialah perlesenan, penguatkuasaan undang-undang, pengurusan projek pentadbiran, tadbir urus, perolehan dan pengurusan program. Dalam pada itu katanya, pelancaran buku tersebut bertepatan dengan usaha pusaka ke arah pematuhan Seksyen 17(a) Corporate Liability yang dikuatkuasakan pada 1 Jun 2020. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Individu mahupun syarikat yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP akan berdepan dengan tindakan keras.
Perkara itu ditegaskan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, Dato' Amar Douglas Uga Embas. Menurut Douglas, insiden ini turut berlaku di baram oil and gas platform Miri di mana terdapat individu tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. In this case, someone break the SOP. And now the committee is investigating the case. Both the company and the person concerned are being investigated. Kalau dia dapati dia tidak mengikut SOP, dan tindakan yang keras akan diambil kepada individu dan kepada syarikat tersebut. Inilah sebagai satu amaran bagi kita kepada sesiapa bahawa mereka will face action kalau dia tidak mengikut SOP. Sementara itu, sebanyak 266 kes baharu telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital pada Khamis. Ini meningkatkan jumlah kes sembuh kepada 7,767 kes. Miri pula dilaporkan mencatat jumlah kes tertinggi iaitu 89 kes diikuti Sibu 73 dan Bintulu 71. Dalam pada itu, JPBN Sarawak telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Rumah Sewa Anong di Batu Lima dan Rumah Sewa Beverly Hills di Taman Beverly Hills berkuat kuasa 5 Mac sehingga 18 Mac ini. Seterusnya, Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak telah memperuntukkan geran sebanyak 4.179 juta ringgit bagi projek bangunan baru Persatuan Autisma Kuching. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kerajaan negeri menerusi kementeriannya juga akan memberikan geran operasi tahunan untuk menjalankan program di persatuan berkenaan. Jelasnya, kerajaan sentiasa menyokong segala usaha Persatuan Autisma dalam memastikan golongan istimewa ini mendapat perhatian terutamanya dari segi pendidikan. The government recognize the good work that is done by the NGOs, especially those that are welfare-oriented NGOs. Jadi dengan sebab itu kerajaan akan beri bantuan, beri sokongan dalam berbagai cara. Salah satu daripadanya ialah dari segi keuangan. Tambahnya, Persatuan Autisma Kuching kini menjalankan 4 program utama melibatkan intervensi awal kanak-kanak, pengajaran sekunder, latihan vokasional dan penjagaan harian untuk orang dewasa. Pusat Autisma Kuching kini mempunyai 29 tenaga pengajar, seorang pentadbir dan seorang pengasuh dengan seramai 116 pelajar autisma. Malah, para guru mendapat latihan secara berkala dalam pengurusan kanak-kanak autisma daripada Board Certified Applied Behaviour Analyst, BSBA, ahli terapi pekerjaan dan ahli terapi pertuturan. Vaksin COVID-19 yang ditempah di Malaysia sehingga kini telah melebihi 108% daripada jumlah penduduk negara. Orang ramai tidak perlu bimbang memandangkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang disediakan adalah mencukupi untuk semua orang. Justru Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Ahmad Amzad Hashim menasihatkan seluruh rakyat Malaysia mendaftar dengan aplikasi MySejahtera kerana vaksin yang ditempah kerajaan mencukupi untuk semua orang. Kerajaan juga tidak membenarkan sebarang tindakan memotong barisan giliran suntikan vaksin termasuk individu yang tidak tergolong dalam senarai barisan harapan atau frontliner. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Ahmad Amzad berkata organisasi media boleh menghantar permohonan kepada kerajaan untuk memasukkan pengamal media dalam kategori petugas barisan hadapan fasa 1. Lagi perkembangan dalam negara, kerajaan berusaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara pengeluar aset ketenteraan bagi melancarkan dasar industri pertahanan dan keselamatan negara. Bagaimanapun, menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dasar berkenaan sedang dalam fasa pembangunan. Impian saya, satu hari Malaysia juga akan jadi pengeluar kepada aset-aset ketenteraan. Indonesia, just imagine, our neighbor. Sekarang ini merupakan salah satu negara pengeluar aset ketenteraan. Indonesia. Itu tak termasuk negara lain. India sekarang, dia dah boleh produce dia punya own jet fighter.
dia boleh buat MRO untuk submarine, dia dah boleh repair submarine, dia dah boleh buat. Jadi negara-negara lain, India tu mungkin dah dia powerful dari segi ketenteraan dia, tapi neighbours dah start. That's why kita kena start. Tambah Ismail, peranan syarikat yang terbabit dalam aktiviti pertahanan juga akan ditambah baik tahun ini, sekaligus merealisasikan impian menjadikan negara ini pengeluar aset ketenteraan dan industri pertahanan muncul sebagai pembangkit ekonomi yang berdaya saing dan mampan. Ujar beliau, kini Malaysia telah mengeluarkan peluru sendiri, kereta perisai dan beberapa komponen komposit pesawat selain bekerjasama dengan Turki untuk mengeluarkan kereta perisai jenis Gempita. Ismail Sabri yang juga Menteri Kanan Keselamatan berkata, kebanyakan aset pertahanan yang dimiliki negara sekarang dibeli daripada China, Amerika Syarikat, Itali serta Turki. Itu satu langkah bagi mengelakkan Malaysia bergantung pada satu negara sahaja yang boleh menimbulkan masalah penyelenggaraan aset. Kerajaan akan merangka langkah tambahan dalam tempoh terdekat bagi menyediakan bantuan secara bersasar kepada kumpulan rentan. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, bantuan ini diberi terutama kepada golongan miskin serta golongan yang mengalami kehilangan pendapatan. Jelas beliau, bantuan itu juga akan meningkatkan sokongan kepada perniagaan khususnya yang masih tidak dapat beroperasi dan perniagaan yang sedang dalam proses pembukaan semula pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Katanya, ini adalah antara cabaran utama kerajaan yang prihatin untuk mengimbangi nyawa rakyat dan kelangsungan hidup. Semua ini adalah bukti kesungguhan kerajaan bagi memastikan kebajikan rakyat terus terjamin di samping memulihkan kembali kelembapan ekonomi negara yang dihadapi ekoran pandemik melanda dunia. Sistem perhubungan terutamanya infrastruktur jalan raya yang sempurna penting dalam memastikan semua sektor ekonomi dapat berjalan lancar. Menteri Pengangkutan Sarawak Lee Kim Shin berkata, kementeriannya akan mengkaji segala cadangan dan isu yang ditimbulkan oleh Persekutuan Pengilang Malaysia Cawangan Sarawak untuk menaik taraf sistem jalan raya di Sarawak. Katanya lagi, sistem jalan raya khususnya di Sarawak adalah sangat penting untuk menarik pelabur sekaligus membantu meningkatkan ekonomi negeri ini. Justeru kementeriannya melantik salah seorang ahli jawatan kuasa daripada Persekutuan Pengilang Malaysia Cawangan Sarawak untuk menganggotai jawatan kuasa pengangkutan Sarawak. Pelantikan itu bagi membolehkan kedua-duanya bekerjasama dalam mengenal pasti isu berkaitan sistem perhubungan dan pengangkutan. Projek Tebingan Batang Lupar berdepan isu kelewatan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang lalu. Sehubungan itu, pihak kontraktor diberi masa sehingga 15 Mei 2021 untuk menyiapkan projek ini. Kata Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Hardin Hollis, punca kelewatan adalah disebabkan pekerja yang tidak mencukupi serta terdapat masalah lain. Bagaimanapun, pihak kontraktor memaklumkan projek ini telah mencapai kemajuan 65%, iaitu 6% di belakang jadual. Hardin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang menambah, projek ini diluluskan kerajaan negeri dengan peruntukan 12 juta ringgit. Projek ini tegasnya diharap dapat melonjakkan industri pelancongan Sri Aman, terutama pesta benak yang sinonim dengan kawasan berkenaan. Seterusnya, keputusan untuk menghantar jemaah Malaysia menunaikan haji tahun ini bergantung pada kelulusan daripada Arab Saudi dan situasi pandemik COVID-19 ketika ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, beliau akan sentiasa berhubung dengan Kerajaan Arab Saudi untuk mendapatkan perkembangan terkini berkaitan jemaah haji Malaysia. Dalam pada itu, Zulkifli berkata, perkara berkaitan bakal jemaah haji akan diberi keutamaan menerima vaksin COVID-19 sekiranya ibadat ini dibenarkan akan dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet. Menteri Kesihatan Arab Saudi Dr. Taufik Al-Rabiah sebelum ini dilaporkan berkata, antara syarat utama kemasukan jemaah haji pada Julai depan ialah wajib mendapatkan suntikan vaksin COVID-19.
Baik, Kementerian Pengajian Tinggi KPT telah membangunkan portal Rumah Siswa sebagai panduan kepada mahasiswa untuk mencari rumah sewa di sekitar kampus masing-masing. Sehingga 16 Februari 2021, sebanyak 1,250 rumah buah siswa di seluruh negara telah didaftarkan di dalam portal Rumah Siswa. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, portal ini juga berfungsi untuk memberi khidmat nasihat, memudahkan proses pencarian bilik atau rumah sewa serta mengekalkan harga sewa rumah kepada kadar yang berpatutan. Mahasiswa boleh mula mengakses portal tersebut melalui pautan rumahsiswa.mohi.government.gov.my. Dan portal ini dibangunkan, ini akan dapat membantu memantapkan inisiatif ke arah hasrat pemekasaan, memelihara kebajikan dan akses pelajar, terutamanya kepada pelajar luar kampus. Selain itu, portal ini juga dapat memastikan kewujudan pangkalan data khusus di peringkat universiti berkaitan lokasi penginapan, kemudahan yang diperoleh, jarak terhadap akses kemudahan universiti serta paling penting, aspek keselamatan pelajar luar kampus. Tambah Noraini, inisiatif Rumah Siswa ini melibatkan 3 komponen utama, iaitu pembangunan unit pengurusan pelajar luar kampus, pembangunan garis panduan pengurusan pelajar luar kampus dan portal rumah sewa. Seterusnya, kerajaan mungkin akan membenarkan kehadiran penonton di stadium pada skala kecil secara berperingkat untuk menonton perlawanan bola sepak apabila kes COVID-19 di negara ini dapat diturunkan. Demikian kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mungkin enggak di masa akan datang bila keadaan mengizinkan, maka kita bolehlah membenarkan kehadiran para penonton di stadium mungkin secara berskala kecil ataupun berperingkat-peringkat jika kes COVID kita ini dapat kita turunkan. Ini bagi saya adalah amat penting supaya sukan bola sepak yang merupakan antara sukan nombor 1 di negara kita ini kembali semula gemilang dan penonton akan dapat lebih terlibat bersama-sama meraya dan meraihkan permainan bola sepak yang semuanya menjadi satu kebanggaan bagi kita semua ini. Perdana Menteri berkata demikian dalam satu hantaran video di laman sosial Facebook rasmi Liga Bola Sepak Malaysia MFL pada Khamis. Beliau turut mengucapkan selamat maju jaya kepada pasukan Johor Darul Ta'zim JDT dan Kedah Darul Aman KDA FC yang bakal berentap merebut Piala Sultan Ahmad Shah dalam aksi Piala Sumbang Seh esok bagi menandakan bermulanya Liga Malaysia Liga M 2021. Taman Negara Kubah Kuching sedia menjadi lokasi pertandingan yang dianjurkan oleh Borneo Trail Classic BTS pada Ogos tahun ini. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata penganjuran ini akan memberi peluang untuk membantu menghidupkan semula industri pelancongan di negeri ini selepas COVID-19. Tambah Abdul Karim, kementeriannya begitu teruja dan memberi sokongan penuh kerana Sarawak merupakan satu-satunya perhentian di Asia Tenggara untuk acara kejohanan Dunia Spartan Trail. Abdul Karim juga menjangkakan sebanyak 2,000 penyertaan pada penganjuran kali ini. We are expecting as many as possible, but then we're looking if we can hit 2,000, we'll be very, very happy. And out of that 2,000, probably 1,000 from outside of Sarawak. So you can see that we are very, very optimistic that everything will be okay. Even when we are still in a lockdown like this, we are already planning something which is within this year. Abdul Karim berkata demikian di sidang media Borneo Trail Classic 2021 di Kuching pada Khamis. Kata Abdul Karim, acara ini juga sesuatu yang positif dan akan membantu mempromosikan kepentingan gaya hidup sihat kepada rakyat Sarawak. Borneo Trail Classic 2021 akan berlangsung pada 16 dan 17 Oktober tahun ini, di mana tarikh penyertaan akan dibuka pada Isnin ini menerusi laman web rasmi Borneo Trail Classic.
Kita beralih ke perkembangan sukan badminton. Prospek remaja yang diserap ke skuad senior kebangsaan ada segala bakat diperlukan untuk dibentuk sebagai jaguh masa depan badminton negara seperti yang ditegaskan Pengarah Teknikal Remaja BAM, Datuk Misbun Siddiq. Antara yang memimpin graduan 2021 ke skuad senior adalah alumni Kem Badminton Astro Jackie Kok dalam perseorangan lelaki dan gandingan nombor 1 remaja dunia. Secara keseluruhan, 9 nama diserap ke skuad senior termasuk Jackie serta seorang lagi perseorangan lelaki Ong Kenyon, Misha Muhammad Khairul, satu-satunya tambahan perseorangan wanita untuk skuad senior. Sementara selebihnya, tenaga bagi skuad beregu lelaki dan wanita beregu remaja terbaik dunia yang kini bersama abang senior adalah gandingan kebangsaan Pantai Timur, Wan Arif, Wan Junaidi, Haikal Nazri. Kesemua pemain ini berusia 19 tahun, bagaimanapun perlu merebut tempat untuk kekal di Akademi Badminton Malaysia ABM, memandangkan mereka perlu melalui tempoh percubaan. Bagaimanapun, Datuk Misbun Siddiq menegaskan kepada Syahrazak Sani tanggungjawab untuk memastikan mereka tidak tenggelam atau jatuh pada bahu jurulatih skuad senior. Baik Zarif. Zarif sebelum ini pernah tak melihat pen jenis 3D? Pernah, Akmal. Saya sendiri pernah melihat ketika pergi melawat ke kawasan Beting Maro beberapa bulan lepas, iaitu kanak-kanak yang berumur 7 tahun sudah didedahkan dengan pen 3D ini. Sangat menarik bagi saya, Akmal. Sangat menarik. Sebelum mengakhiri utama malam ini, kita saksikan keunikan pen ini. Saya Akmal Saleh. Dan saya Kazari Afindi. Salam hormat. Selamat malam.